Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya dalam kongsi ilmu bersama Cikgu Syamsul Suzaimi bin Ahmad Syukri daripada SMK Saint Xavier. Baik, pada kali ini saya akan berkongsi satu ilmu dalam topik keempat dalam mata pelajaran asas sains komputer tingkatan 3 iaitu kod arahan. Dan saya akan fokuskan kepada 4.2 iaitu struktur kod arahan dan kita akan membincangkan topik 4.2.1 fungsi, function dan prosedur dalam atur cara dan 4.2.2 penggunaan pernyataan function. Okey, di sini kita akan membincangkan apa itu jenis-jenis function yang terlibat dan saya akan terangkan secara lebih detail berkenaan function ataupun fungsi yang ada dalam kod arahan ini. Baik, sedikit pengenalan. Yang pertama, semasa proses pengekodan, atur cara utama yang besar dan panjang akan dipecahkan kepada modul-modul kecil berdasarkan fungsinya dan dipanggil berulang-ulang kali oleh atur cara utama. Baik, yang kedua, atur cara yang besar lebih mudah diuruskan sekiranya dipecahkan kepada sub-modul mengikut tugas masing-masing. Okey, modul-modul atur cara kecil yang dipanggil oleh atur cara utama dikenali sebagai fungsi dan prosedur. Okey, fungsi dan prosedur adalah sebuah sub atur cara dalam blok tersendiri yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah khusus. Secara ringkasnya di sini, apabila kita mempunyai satu atur cara yang panjang, bagi memudahkan kita untuk menyelesaikan ataupun membangunkan atur cara yang besar itu, kita akan pecahkan kepada sub-sub modul yang kecil-kecil. Dan sub-sub atur cara ataupun sub-sub modul ini, kita akan guna dia berulang-ulang kali. Okay, untuk mengelakkan kita menulis atur cara yang panjang berulang-ulang kali. Baik, definisi. Okay, kita akan lihat sedikit definisi berkaitan dengan function dan prosedur. Okay, kita akan lihat perbezaannya. Function adalah sub atur cara yang melaksanakan tugas khusus dan berulang kali serta memulangkan nilai selepas tugas selesai dilaksanakan. Okey. Sesuai digunakan bagi sub atur cara yang perlu memulangkan nilai selepas tugas selesai. Okey, yang kedua iaitu prosedur. Prosedur adalah sub atur cara yang melaksanakan tugas khusus berulang kali dan tidak memulangkan nilai selepas tugas selesai dilaksanakan. Sesuai digunakan apabila suatu atur cara perlu dilakukan berulang kali tanpa memulangkan nilai. Di sini perbezaan yang ketara adalah function memulangkan nilai selepas tugas dilaksanakan. Prosedur tidak memulangkan nilai. Okey, selepas tugas dilaksanakan. Baik, di sini merupakan kebaikan fungsi dan prosedur. Yang pertama, atur cara yang besar lebih mudah diuruskan. Okey. Kedua, memudahkan proses penyahpijatan iaitu mengesan dan membetulkan ralat. Yang ketiga, fungsi dan prosedur boleh digunakan berulang kali. Okey, secara ringkasnya, apabila satu atur cara yang besar kita kecilkan kepada sub-sub modul mengikut tugas masing-masing, ia lebih mudah untuk kita uruskan, untuk kita mengesan ralat, membaiki ralat. Okey, dan kita boleh guna fungsi dan prosedur ini berulang-ulang kali tanpa perlu menulis atur cara yang panjang berulang-ulang kali. Baik, sedikit persamaan berkaitan dengan fungsi dan prosedur. Kita lihat yang pertama berkaitan dengan persamaan. Okey, bagi fungsi dan prosedur, persamaan yang pertama adalah mempunyai nama khusus yang eksplisit. Yang kedua, boleh mempunyai parameter ataupun tidak. Melaksanakan satu urutan arahan bagi menyelesaikan satu tugas khusus. Dan yang terakhir, boleh digunakan berulang kali dalam atur cara yang sama atau berbeza. Okey, kita lihat pula perbezaan bagi fungsi dan prosedur. Yang pertama, fungsi. Ada dua jenis fungsi iaitu built-in function dan user-defined function. Saya akan terangkan selepas ini apa itu built-in function dan user-defined function. Prosedur pula ditulis oleh pengguna. Okey, perbezaan yang kedua, fungsi perlu menerima nilai input ataupun argumen.
prosedur tidak semestinya menerima nilai input ataupun argumen. Okey, dan yang terakhir, fungsi memulangkan satu atau beberapa nilai, prosedur tidak memulangkan sebarang nilai. Okey. Sedikit info tambahan untuk pengetahuan para pelajar. Parameter. Apa itu parameter? Parameter merupakan pemboleh ubah yang digunakan oleh sesuatu fungsi atau prosedur. Dan argumen. Argumen merupakan nilai sebenar dalam pemboleh ubah tersebut. Okey. Dalam topik ini kita akan sering dan kerap kali bertemu dengan perkataan parameter dan argumen. Jadi saya berikan apa itu maksud parameter dan argumen untuk info para pelajar. Okey. Baik, seterusnya kita akan lihat berkenaan dengan fungsi ataupun function. Terdapat dua jenis function yang kita akan pelajari, iaitu yang pertama adalah built-in function ataupun fungsi dalaman, dan yang kedua ialah user defined function, iaitu fungsi dihasilkan sendiri oleh pengguna ataupun pengatur cara lah. Okey, kita lihat yang pertama, built-in function ataupun fungsi dalaman. Yang pertama, built-in function adalah fungsi sedia ada yang disimpan dalam library bahasa pengaturcaraan. Yang kedua, kod sumber tidak boleh dilihat atau diubah. Yang ketiga, datang bersama dengan bahasa pengaturcaraan. Dan yang keempat, nama fungsinya unik dan tidak boleh diubah oleh pengguna. Maksudnya, built-in function adalah function yang sedia ada. Okey, sedia ada dalam bahasa pengaturcaraan, kita hanya boleh menggunakannya tanpa boleh mengubah struktur kodnya. Okey, baik. Yang seterusnya adalah user defined function. Okey, ataupun fungsi dihasilkan sendiri oleh pengguna. Yang pertama, set arahan untuk melaksanakan suatu tugas khas secara berulang dalam atur cara. Kod sumber boleh dilihat dan diubah oleh pengguna. Nama fungsi diberi sendiri oleh pengguna asalkan tidak bercanggah ataupun tidak sama dengan reserved word ataupun kata kunci yang terdapat dalam bahasa pengaturcaraan tersebut. Okey, baik. Maksudnya di sini user defined function, pengguna atau pengatur cara itu sendiri akan define, okey, akan hasilkan sendiri function tersebut dengan nama yang sesuai mengikut fungsi tertentu. Okey, itu perbezaan berkaitan dengan built-in function dan user defined function. Baik, sedikit persamaan dan perbezaan berkaitan built-in function dan user defined function. Kita lihat terlebih dahulu persamaan kedua-dua jenis function ini. Yang pertama, mempunyai nama bahagian pengepala, mempunyai badan function ataupun set arahan, mempunyai pernyataan return. Okey, itu adalah persamaan bagi built-in function dan user defined function. Seterusnya, kita lihat perbezaan kedua-dua jenis function ini. Yang pertama, built-in function datang sekali dengan bahasa pengaturcaraan. Yang kedua, perlu argumen. Yang ketiga, nama yang unik, deskriptif, terpelihara dan tidak boleh diubah. Kod sumber tidak boleh dilihat. Okay. User defined function ditulis oleh pengatur cara ataupun pengguna. Boleh atau tanpa argumen. Okay. Tak ada argumen pun tak apa. Yang ketiga, boleh diberi sebarang nama yang tidak bercanggah dengan kata kunci bahasa pengaturcaraan. Kod sumber boleh dilihat dan diubah. Jika tidak bersesuaian, kita boleh ubah kod arahan bagi fungsi tersebut. Okey, baik. Seterusnya, kita akan lihat contoh penggunaan built-in function dan user defined function. Yang pertama, kita lihat contoh penggunaan built-in function. Okey, di sini diberikan satu table, satu jadual yang ada ID murid, nama murid dan markah bagi setiap murid tersebut bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Okey, di sini contoh penggunaan built-in function bagi sum, max, min dan index bagi mendapatkan nama murid yang memperoleh
jumlah markah tertinggi dan terendah berdasarkan jadual yang diberi. Baik, ini adalah kod arahan yang dihasilkan. Baik, di sini kita lihat penggunaan sum. Okey, sum adalah contoh built-in function, max adalah contoh built-in function, begitu juga dengan min, contoh built-in function yang digunakan dalam atur cara ini. Baik, apakah fungsi sum ini? Fungsi sum adalah senarai nama setiap murid dihantar ke built-in function sum dan nilai yang dipulangkan iaitu jumlah markah disimpan dalam pemboleh ubah yang sepadan. Maksudnya di sini dia akan menyimpan markah, memulangkan jumlah markah pelajar tersebut. Okey, built-in function dia akan memulangkan markah tersebut. Okey, begitu juga dengan min dan max. Min adalah jumlah markah yang minimum ataupun terendah, dan max adalah memulangkan markah tertinggi. Okey, bagi pelajar yang mendapat markah paling tinggi. Okey, apabila kita menulis kod arahan ini, output yang terhasil adalah, okey, dia akan paparkan nama pelajar yang memperoleh markah yang tertinggi dan nama pelajar yang memperoleh markah terendah. Okey, maksudnya di sini kod arahan bagi sum, max, min dan index kita tidak boleh ubah. Okey, sebab itu kod asas beliau. Okey, baik. Seterusnya kita lihat contoh penggunaan user defined function. Okey, contoh penggunaan user defined function bagi mengira kuasa 2. Okey, ini adalah jenis ataupun contoh atau cara yang dihasilkan. Di sini adalah kuasa 2, def kuasa 2, bermaksud kuasa 2 ini adalah user defined function, function yang dihasilkan oleh pengguna. Okey, user defined function kuasa 2 ini menerima nilai argumen yang dihantar dan menyimpannya dalam parameter x, mengira nilai x kuasa 2 dan memulangkan hasil kiraan kepada penyataan kod yang meminta kiraan ini. Maksudnya nama kuasa 2 ini kita boleh ubah mengikut kesesuaian. Okey, jika tadi sum, max, min dan index kita tidak boleh ubah nama beliau kerana dia built-in function. User defined function kita boleh namakan mengikut kehendak kita, kehendak pengguna sendiri. Tetapi dengan syarat tidak boleh sama dengan kata kunci. Okey, setelah atur cara ini dihasilkan, output yang terhasil adalah, okey, ini adalah output yang terhasil setelah kita tulis atur cara ini. Okey, masukkan nombor integer 2, kuasa 2 bagi 2 ialah 4. Okey, masukkan satu nombor integer, kita masukkan 5 dan kuasa 2 bagi 5 ialah 25. Okey, baik. Ini adalah contoh-contoh output setelah atur cara ini dihasilkan. Baik, itu adalah sedikit perbezaan berkenaan dengan user defined function dan built-in function. Okey, baik. Itu sahaja untuk kali ini perkongsian saya. Diharap sedikit sebanyak dapat membantu anda memahami berkaitan topik ini sebelum kita pergi ke subtopik seterusnya. Bagi sebelum kita pergi ke subtopik seterusnya yang lebih mencabar. Okey, baik. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton dan semoga terus bermanfaat. Assalamualaikum.